Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton Lensa Digital dibawakan khas oleh STEC Universiti Sains Islam Malaysia. Kita hari ini 3 Ogos bersiaran dari Digital Creative Studio. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan, mengupas tentang topik yang begitu menarik sekali, yakni berkenaan dengan perisian cetak rompak. Okey, pada hari ini kita akan mengupas berkenaan dengan 4 dimensi, yakni cabaran, implikasi, strategi dan juga etika. Jadi kita bawakan expert pada hari ini, yakni TS Nur Faiz Muhammad Nur. Beliau merupakan pengarah urusan Bintara Solution Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TS Faiz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Okay. Tuan Faiz. Ya, kita nama pun dah sama. Apapun kita mengalu-alukan kehadiran orang kata atas orang kata apa, nak mengkongsikan ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita nak tengok dengan lebih mendalam, terutamanya daripada orang yang pakar lah, daripada orang yang telah pun bergelumang dengan dunia ataupun realiti inilah, realiti berkenaan dengan perisian. Baiklah, pada hari ini sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mungkin para penonton sekalian yang sedang menonton di Facebook Live, kita nak tahulah tentang apa sebenarnya yang dikatakan ataupun kenapa benda tu dikategorikan sebagai perisian cetak rompak. Definisi sikit, sebagai pembukaan. Silakan. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertamanya saya akan mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak SDEC kerana sudi menjemput saya selaku wakil daripada Bintara Solution untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai isu perisian cetak rompak. Jadi sebenarnya isu cetak rompak ni bukan sahaja melibatkan perisian, tetapi melibatkan pelbagai lagi aset digital. Malah kalau kita lihat isu cetak rompak ni, dia membabitkan daripada segi cetak rompak lagu, filem dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pun pelbagai kesan, bukan sahaja kepada individu, malah kepada ekonomi negara. Kalau kita lihat balik saya nak imbas kembali dari segi isu cetak rompak ni, banyak kerugian-kerugian kepada pembangun, kepada industri-industri yang lain lah. Dan hari ini saya akan spesifikkan kepada perisian cetak rompak ataupun cetak rompak aset digital, yang mana bukan sahaja perisian cetak rompak ni orang kata adakah mereka buat salinan kopi, tapi tidak. Hari ini disebabkan kita dah ada pelbagai teknologi, antaranya teknologi cloud, yang mana peralihan daripada pembangunan perisian tu, yang mana kita membuat perolehan perisian kepada perolehan secara subscription. Okey, saya mendefinisikan apa yang dimaksudkan perisian cetak rompak adalah perisian-perisian yang digunakan tanpa keizinan pemilik hak cipta sebenar. Okey, jadi mana-mana perisian yang mana digunakan tanpa keizinan, tanpa lesen daripada pengeluar, pembangun, boleh didefinisikan sebagai perisian cetak rompak. Jadi apa sahaja yang melibatkan aktiviti-aktiviti seperti peniruan, pengubahan, pengedaran dan juga menjual. Jadi ada sesetengah orang dia beritahu, tak ada, saya tak terlibat, saya cuma tiru konsep saja, saya cuma tiru konsep kan. Tetapi sekiranya benda tu dipatenkan, dia ada patent kan, jadi kita tak boleh nak tiru kan? Kita nak tiru. Sama juga dia beritahu, oh saya ubah sedikit saja line of coding dan sebagainya, menjual. Sama ada kita mengedar pun sama juga, terlibat juga, dan juga menjual. So apa sahaja aktiviti yang melibatkan pengubahan, pengedaran, menjual, boleh definisikan sebagai pelibatan di dalam isu cetak rompak ni lah. Dari segi realiti di Malaysia lah, macam mana yang TS Faiz tengok realiti sekarang ni tentang orang kata apa, isu cetak rompak, perisian utamanya. Dan hari ini kita juga mungkin nak tengok dengan lebih mendalam, memfokuskan pada skop institusi pengajian tinggi lah, macam kita di universiti ni kan. Macam mana realiti dia sekarang? Okey, saya melihat di peringkat pengajian tinggi, terdapat sebenarnya ramai
yang masih lagi menggunakan perisian cetak rompak ni. Malah ada juga kajian-kajian secara ilmiah yang dijalankan, contohnya penggunaan perisian cetak rompak di kalangan pelajar. Apa motif di sebalik penggunaan cetak rompak ni sebagainya. Dan saya lihat sebenarnya penggunaan perisian cetak rompak di kalangan pengajian tinggi ni dia bertitik tolak sebenarnya daripada sikap asal, yang mana ada sesetengah pihak yang mana menggalakkan okey, bolehlah fotokopi buku ni tanpa kebenaran dan sebagainya kan. Ada juga bukan perisian tu, bukan, betul, buku pun kan, e-book dan sebagainya. Ya. Saya akan ulas dalam slide seterusnya, yang mana apakah sebenarnya yang menyebabkan mereka ni menggunakan perisian cetak rompak ni sebenarnya. Antaranya yang saya sebut tadi itulah adalah etika, mungkin tak ada kesedaran dan sebagainya. Jadi pada hari ini saya akan kupas lebih lanjut. Malah kalau orang kata benda ni dibolehkan sebenarnya, tetapi kalau kita lihat balik dalam Islam pun ada disebut bahawa kita tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, tak boleh. Dan kita mengambil peluang di atas hasil usaha orang lain tanpa kebenaran, adakah itu dibenarkan? Dan saya selalu bercerita tentang soal keberkatan lah. Kita nak buat sesuatu benda baik, contohnya kita nak menuntut ilmu, tetapi dengan menggunakan perkara-perkara macam ni, kita menggunakan perisian cetak rompak tanpa kebenaran, daripada mana datang keberkatan itu sebenarnya? Okey, baik. Saya memang suka dengan orang kata apa, dengan itulah istilah keberkatan, kebaikan yang berpanjangan. Kita nak buat suatu benda yang baik, macam kita nak menuntut ilmu kan. Tapi bila kita dah tersalah ataupun kita dah terbuat sesuatu yang sebenarnya kita mengambil hak orang lain. Jadi itulah impact yang tidak baik. Jadi saya kira sememangnya menyusuri hari-hari sekarang ni nampak macam mudah sangat orang dapat perisian cetak rompak ni. Jadi apa cabaran dia sebenarnya? Cabaran dalam nak menangani isu ni. Okey. Silakan. Betul. Pada hari ini kalau kita lihat perolehan cetak rompak tu sangat mudah. Kerana pada hari ini cetak rompak, kalau dulu saya ingat masa zaman saya di universiti. So cetak rompak ni kita pergi kedai, saya pergi ke taman universiti tu, ada kedai yang menjual cetak rompak dalam bentuk CD. Dalam bentuk CD kan. CD lah kan. CD kan. Satu CD sampai RM2, RM5 kan. Beli RM5 dapat 100 software. Betul. Kan? Okey, beli RM5 dapat 100 software. Pada hari ini dia menjadi lebih mudah kerana dengan wujudnya pelbagai laman e-dagang. Ada pelbagai laman e-dagang. Marketplace lah kan yang ya, betul. menjual secara berleluasa sekarang ni. Jadi pada bila-bila masa sahaja di tangan kita, betul, kita boleh beli perisian tu. Malah baru-baru ni dibangkitkan oleh Persatuan Penerbit Buku, yang mana mereka membangkitkan tentang bagaimana penerbit buku ni mengalami kerugian di dalam penjualan e-book. E-book dijual serendah 50 sen. 50 sen. Malah benda ni jadi juga kepada beberapa perisian seperti Acrobat. Adobe Acrobat. Adobe Acrobat dijual serendah 50 sen. Saya tak nak sebut laman web dagang tu kan. Jadi saya rasa semua orang tahu. Pergi RM1, 50 sen. Kadang-kadang dia dapat satu kopi kot, dia boleh jual lah kan. Betul. Dia sebenarnya kalau katakanlah dia punya konsep ni lah. Kalau seseorang tu dia membeli software tu secara individu, mereka akan dapat license key ataupun username yang individu lah. Okey, bagaimana benda ni boleh berlaku apabila sebagai contoh satu organisasi dia membuat pembelian secara bulk. Dia beli RM5,000, RM10,000. Kadang-kadang kalau dia berfikir, saya ambil 100 saya jual, mungkin tak ada orang perasan. Yalah, sebab dia sekali beli banyak betul, sangat kan. Betul. So, tak ada masalah, orang tak perasan kadang-kadang. Yes. Okey, faham. Jadi disebabkan mudahnya dapat jadi makin ramai orang gunakan. Saya faham ada orang bagi tahu saya student, saya pelajar, saya tak mampu. Sebenarnya perisian bagi pendidikan sangat murah. Sangat murah. Saya ingat macam education punya betul. Perisian. Selalu kita jumpalah kalau betul. Macam perisian yang premium ni ke kan, ataupun yang kadang-kadang mahal, tapi education dia ada macam something yang special sikit. Betul. Okey. Okey, jadi
saya nak ulas cabaran ni daripada segi organisasi sendirilah. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri, kita dah memang ada satu Akta Hak Cipta, dan mana Akta Hak Cipta ni daripada tahun 1987 dan ditambah baik daripada tahun ke tahun, yang mana Akta Hak Cipta ni dia memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta, pengeluar, penulis dan pelakon lah. Okey. Di peringkat penguasaan tu sudah ada sebenarnya. Di peringkat penguasaan yang mana agensi yang terlibat adalah KP dan CP lah. Sekiranya KP dan CP dia menerima laporan, mereka akan ambil tindakan. Okay, mereka ambil tindakan lah. Jadi tindakan ni sebenarnya memberikan kerugian yang amat tinggi kepada pelaku lah. Sebagai contoh, sekiranya satu software tu berharga RM1,000, mungkin mereka boleh kena compound sampai sehingga 10 kali ganda. Okay. Tapi penguasaan dari segi organisasi itu sendiri, sebagai contoh di peringkat universiti, sometimes sebab universiti itu terlalu besar tuan. Jadi kadang-kadang sampai kita tak boleh nak kawal student, sebab sekarang tambah lagi pula sekarang ni ada konsep BYOD. Malah ada universiti pula yang masing-masing bawa device betul BYOD. Jadi universiti tidak ada hak untuk mengawal apa saja penggunaan di dalam device yang digunakan oleh betul. Jadi itu tak boleh nak kontrol penguasaan. Kalau kita katakanlah device tu belongs kepada universiti, mungkin kita boleh menggunakan mobile device management untuk kita kontrol. Kalau ada macam kawalan berpusat macam betul. tu, centered kan, so lebih mudah. Tapi sekarang ni memang tak ada jalan kalau masing-masing yang personal punya kan. Malah ada loophole juga sebab sebab kalau kita kuat kuasakan mobile device management tu dan sebagainya, tetapi hari ini software kebanyakannya software as a service. Okey, sebagai contoh, kalau katakanlah dia menggunakan software Grammarly kan. Grammarly boleh gunakan browser kalau kita tak install. Jadi dia boleh juga gunakan dalam ni, boleh just browse je, pakai browser saja. Betul. Jadi sebenarnya penguasaan tu bukan saja di peringkat agensi kerajaan, malah di peringkat organisasi itu sendiri. Jadi dia ada terlalu banyak loophole dia. Yang mana pada saya benda ni kalau tuan lihat, kalau dari segi keselamatan maklumat sekalipun, sekiranya kita tumpukan kepada fizikal, kita tumpukan kepada serangan sintetik dan sebagainya, tetapi kita ada luhur di kalangan kesedaran pengguna itu sendiri. Itu adalah pada saya benda yang perlu kita utamakan. Kita buatlah penguasaan macam mana pun, kalau kesedaran individu tidak ada, tidak akan berjaya lah. Betul, dia apa-apa kembali kepada diri individu tu. Kerana benda ni bukan kita yang merubah diri kita. Kita yang perlu sedar dulu. Okey, baiklah, kalau itu adalah cabaran-cabaran dia, bagaimana dari aspek kerjasama tu? Okey, sebelum saya pergi kerjasama, saya nak ulas sikit yang bahagian pendidikan tadi tu. Salah satunya adalah pengguna sendiri dia tidak ada ilmu untuk mengenal pasti bagaimana software tu sebenarnya software tulen ataupun cetak rompak. Saya pernah bertanya dekat rakan-rakan lah yang menggunakan perisai cetak rompak ni. Saya tanya dekat dia, beli kat mana Microsoft Office? Saya beli kat Facebook. RM10. Tu kalau RM10 tu sudah tentu dia bukannya original. Okey, so dia kata original sebab saya boleh guna. Sampai sekarang saya boleh guna. Dia bila dah boleh guna, tak ada apa-apa problem. Oh, betul lah ni. Betul. Jadi mereka tidak ada ilmu bagaimana untuk memastikan bahawa itu tulen ataupun tidak. Itu adalah sah ataupun tidak. Sebab contoh, ada pengguna yang mana bagi tahu pada saya gunakan Zoom, saya beli murah aja RM5. Saya beli dekat online. Tetapi mereka tidak sedar bahawa mereka hanyalah sebagai pengguna, tapi siapa admin? Dan data tu disimpan dekat cloud. Jadi siapa yang boleh kontrol data tu adalah admin. Jadi bila mereka tidak tahu bahawa sebenarnya akaun itu adalah akaun organisasi lain yang mereka tumpang gunakan. Sebenarnya ada owner dia. Ada owner dia. Tapi dia tak tahu Dia tak tahu. Sebagai contoh, betul, sebagai contoh, satu universiti. Katakanlah dia membuat pembelian bagi the whole university. Dalam universiti ada berpuluh ribu student. Jadi kalau dia createkan 100 akaun student dan dia berikan kepada orang lain untuk gunakan,
Sebab macam mana? banyak kan, Terlalu banyak. Tak perasan pun. Betul. Yang kedua sebenarnya kesedaran. Mereka tak tahu sebenarnya impact penggunaan. Ada yang tiba-tiba pelanggan saya dia call bagi tahu, "Encik, macam mana saya tengah gunakan, tiba-tiba saya punya Zoom terminate." Saya pun tak tahu nak jawab sebab saya bukan admin. Betul. Terkejut dia, aniaya. Betul. Sebabnya orang yang jual tu dia tengok balik, mungkin dia tak tahu orang tu dah habis guna ke tak. Kan? So dia tukar password bagi pada orang lain pula untuk guna. Benda ni betul kesalahan terjadilah. Jadi dia tak ada kesedaran. Kalau katakanlah dia guna perisian tak terompak ni, apa implikasi dia kepada satu privacy dan juga kesan-kesan yang lain lah, yang mana saya akan ceritakan di dalam slide seterusnya implikasi cetak rompak ni. Dan last kali adalah kerjasama. Seperti contoh kerjasama ni, first kali sekiranya Malaysia kita ada pelbagai pembangun software, pembangun perisian. Okay. Tetapi dan kita nak pasarkan ke seluruh dunia. Di Malaysia kita bersyukur kerana agensi kerajaan kita sangat peka lah. Sangat peka, kerajaan Malaysia pun peka kepada isu macam ini. Dan malah ada negara sebenarnya yang mana negara tersebut 90% penggunaan perisian adalah datang daripada perisian cetak rompak. 90%? 90%. Bilangan yang begitu besar sekali. So bila saya baca balik, apa yang menyebabkan begitu tinggi pengguna cetak rompak adalah satu, dari segi pelibatan kerajaan itu sendiri di dalam usaha melindungi hak cipta. Jadi ada macam penguatkuasaan. Betul. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana pelabur luar untuk pergi ke negara tersebut, melabur, meletakkan pusat operasi serantau di sana. Mesti confirm dia akan pakai software. Betul. Jadi sebab pengalaman saya bekerja dengan pelbagai syarikat multinasional yang mana mereka meletakkan syarat. Mereka nak melihat sama ada syarikat saya mempunyai business continuity plan. Adakah syarikat saya mempunyai sebarang tindakan terhadap keselamatan maklumat. Sekiranya ada, mereka akan minta invoice. Mereka akan minta. Saya ada satu case study yang menarik yang mana customer saya merupakan vendor kepada syarikat antarabangsa yang berpangkalan di US lah. So yang mana bila perang Ukraine dan Russia dia telah mengakibatkan sekatan dagangan kepada beberapa produk termasuklah perisian. Jadi disebabkan berlaku peperangan tersebut, jadi syarikat multinasional meletakkan syarat sekiranya vendor nak bekerja mereka tak boleh gunakan perisian tu. Itu salah satu contohlah. So bukan itu saja, malah dia nak tengok sama ada betul ke tak. Okey, kalau katakanlah your company ada mengambil inisiatif untuk menyelamatkan maklumat sebagainya, tunjukkan bukti. Jadi kalau dia beli perisian cetak rompak, macam mana tunjukkan bukti? Memang tak ada apa-apa lah. Dari segi audit. Dan saya pasti tuan pun familiar dengan ISMS, Information Security Management System dan sebagainya. So kalau audit kita nak tunjuk apa? Betul lah. Jadi tak ada punca dia tu ataupun bukti tu. Betul. Jadi kerjasama sebagai contoh, Malaysia memang kita berikan kerjasama sepenuhnya lah kepada syarikat-syarikat luar, kepada badan-badan luar seperti saya lihat Business Software Alliance untuk menangani isu cetak rompak lah. Dan kita memang serius di dalam melindungi hak cipta ni. Malah di Malaysia pun kita ada satu badan iaitu MyIPO lah untuk melindungi hak cipta. Jadi sekiranya kerajaan itu sendiri tidak memberikan kerjasama kepada pengeluar, tidak memberikan kerjasama terhadap menangani isu cetak rompak ni, jadi isu ni akan terus berleluasa dan mengakibatkan banyak kerugian lah. Dan seterusnya saya lihat, yang mana saya pun akan kupas sebentar lagi, dia pun akan menghentikan inovasi. Menghentikan inovasi. Jadi bagaimana contoh, kalau kita ada talent di Malaysia yang membangun perisian, kita ada banyak talent-talent di Malaysia yang membangun perisian, yang boleh membangunkan dan sudah membangunkan. Tetapi bagaimana mereka nak survive sekiranya ramai orang menggunakan perisian mereka tanpa kebenaran? Yelah, dia baru buat nak penat, tiba-tiba
orang ambil free-free je. Betul. Dan dia pun kadang-kadang down lah, tak ada semangat nak buat. Betul. Dan nak dia. bangunkan perisian ni bukan mudah. Betul. Dan bukan saja kita nak bangunkan, malah untuk kita maintain. Untuk kita maintain. Sebab bila kita bangunkan perisian, kita berhadapan dengan pelbagai ancaman. Pelbagai ancaman yang mana ada je orang nak hack. Betul lah, keselamatan je kan. Betul. Okey, jadi saya nampak apa yang TS Faiz sharekan ni. Memang kita di Malaysia memang berada di landasan yang baik lah. Dari segi orang kata apa nak menyelamatkan perkara ni ataupun nak memastikan the best practice untuk memastikan perisian ni berada dalam keadaan yang sangat baik tanpa ni lah, tanpa ancaman-ancaman ataupun masalah-masalah yang berbangkit lah. Tapi kita nak tengok kat sini bagaimana pula implikasi. Kita nak masuk part implikasi lah. Macam yang saya cakap tadi, kita nak tengok implikasinya pula terhadap isu perisian cetak rompak ni. Silakan. Okay, so saya letakkan beberapa implikasi lah terhadap isu perisian cetak rompak ni. Pertamanya dari sudut ekonomi. Jadi pengeluar itu sendiri mengalami kerugian. Cuba bayangkan, saya lihat di satu laman web dagang sebanyak 4,000 software telah terjual di laman tersebut untuk perisian itu saja. Jadi bila saya kira nilai sebenar perisian tu sekiranya dijual adalah 4 juta. Lebih daripada 4 juta. Betul, saya kira balik. So katakanlah satu kopi software tu dalam 1,000 lebih. So kalau dia jual 4,000 dah berapa dah? Jadi daripada berapa juta tu, berapa banyak punya cukai yang kerajaan boleh kutip. Betul. Jadi kita dah ada kerugian kat situ. Dan kemudiannya Malaysia sendiri, saya ambil konteks di Malaysia sendiri, kita sendiri telah melabur berjuta ringgit untuk membangunkan talent. Talent yang untuk kita nak bantu startup dan sebagainya. So dah startup pun dah buat R&D. So dah bangunkan perisian. Jadi bagaimana sekiranya mereka ni tak boleh nak jual? Sebenarnya ramai orang pakai tetapi tak jual, di share dengan orang lain sebagainya. Orang pakai dengan cara yang salah. Betul. Ramai je pengguna dia, tapi dengan cara yang tak betul. Okey, so bila pendapatan syarikat menurun, jadi benda tu kan memberikan kesan juga. Malah yang saya risaukan adalah syarikat-syarikat teknologi maklumat yang dah membangunkan software ni, sebenarnya mereka mengalami kerugian dan seterusnya mengakibatkan kepada pembuangan pekerja lah. Kalau kita tuan-tuan tengok sekarang ni kan, banyak syarikat-syarikat multinasional dalam bidang teknologi maklumat cuba membuang pekerja. Padahal sebenarnya kalau kita fikir balik, teknologi maklumat adalah sesuatu yang diperlukan daripada masa ke semasa. Dia bukannya menambah beban, tapi sebenarnya menyelesaikan masalah. Teknologi maklumat ni menyelesaikan masalah. Di mana ada masalah, di situlah ada peluang perniagaan. Okay. Jadi bagaimana sebenarnya mereka nak survive? Sebab bila kita bangunkan perisian, kita bukan saja bangunkan, malah kita ada maintain. Sebab tu kalau tuan tengok, sekejap-kejap ada update, ada patch. Malah kalau kat phone kita pun kita pakai, sekejap-kejap ada update. Siapa yang buat update tu? Kena update. Betul. Dan mereka ada pelbagai tim, bukan saja tim pembangun, malah juga tim pemantau. Yang mana setiap masa dia memerhatikan apa saja ada bugs, ada kelompokan dari segi serangan dan sebagainya. Serangan baru, ancaman betul. Baru kan. Okay. Dan saya membaca satu laporan pada 2021 saja, cetak rompak digital dia telah mengakibatkan negara kehilangan cukai lebih 500 juta. Oh, satu jumlah yang sangat besar. Tadi yang saya kupas tadi tu, yang 4,000 kopi tu hanya bagi satu jenis perisian saja. Yelah. Bagaimana pula dengan perisian-perisian yang lain? Macam mana yang lain-lain tu kan? Perisian betul. Banyak, betul tak? Betul. Faham? Jadi, itu daripada sudut ekonomi lah. Dan pada saya penting juga daripada segi keselamatan cyber lah. Okay. Ramai orang yang dia rasa, dia okey. Sebabnya, tak ada apa-apa, saya boleh guna seperti biasa. Kan? Kalau dulu, kalau kita lihat, perisian terrompak ni kita dapat daripada CD. Daripada CD kan, kemudian kita muat turun. Okey. So ramai yang sebenarnya kita, sebab cetak perisian ni dia bukan satu benda yang kita nampak daripada mata kasar kita. Mereka tak perasan sebenarnya yang mereka download tu dan mereka install tu mengandungi pelbagai perisian lain.
Seperti kita panggil dia ransomware. Ransomware iaitu perisian tebusan. Yang keduanya perisian intip malware. Dan kalau dulu kadang-kadang saya ingat lagi kawan saya kan, dia beritahu dia selalu minta tolong saya lah untuk betulkan browser dia, macam mana keluar iklan tu, iklan ni dan sebagainya kan. Saya ingat satu masa dulu memang tiba-tiba dekat browser kita macam-macam keluar. Betul. Kan? Sebab rupanya kita ada install some software yang kita beli. Yes. Dan juga kebocoran data lah. Jadi perkara-perkara macam ni lah yang kita takutkan sebenarnya. Mereka sebenarnya tak perasan. So sebagai contoh ransomware. So kita menggunakan perisian yang kita muat turun atau kita dapat secara tidak sah, dan kita tak tahu sebenarnya ransomware ataupun malware itu dah berada lama dalam our komputer. Dan perisian-perisian ni semua dia akan mengintip apa yang kita lakukan, termasuklah username, password, website kita dan sebagainya. Betul. Dia duduk senyap-senyap je, tapi dia tengah buat kerja. Okay. Jadi pada satu hari mereka cukup maklumat, cukup data. So semua data kita tu di-encrypt kan. Okay. So itu ransomware lah. Dan juga ataupun mengakibatkan daripada kebocoran data yang dia kutip data kita dan dia jual kepada pihak ketiga. Jadi mereka tak perasan sebab benda ni adalah satu benda yang tidak nampak daripada mata kasar. Keselamatan cyber ni adalah sangat penting sebab dia boleh mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Saya ada banyak berjumpa customer-customer saya sendiri yang mana terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ada yang daripada syarikat logistik, dia mengalami kerugian banyak. Lagi beberapa bulan nak audit daripada pelabur, data dalam perisian accounting software hilang. Hilang. So ia bukan dihilang sebenarnya, dia kena ransomware. Dia tak nak baca. Betul. Sama juga benda ni berlaku kepada beberapa pihak berkuasa tempatan. Oh, kita betul. berkuasa tempatan pun kena. Kena. Ramai orang tak perasan PBT ada apa. PBT, pihak berkuasa tempatan, ada maklumat pembayar cukai. Apa penting ni maklumat pembayar cukai? Of course, kalau katakanlah dibeli oleh syarikat insurans sebagai contoh, mereka tahu siapa yang paling banyak bercukai. Jadi itu maklumat yang betul-betul penting tu untuk individu kan. Betul. Sebenarnya saya jumpa banyak sebenarnya data-data yang dikongsikan. Kalau tuan tengok hari ini dekat Telegram pun ada banyak kumpulan-kumpulan dalam Telegram yang mana mereka berlawan sesama sendiri untuk mendapatkan data-data peribadi ni sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tapi perasan ataupun tidak. So dan yang seterusnya adalah pelanggaran hak cipta lah. Pelanggaran hak cipta yang mana setiap perisian dah bangunkan ni sudah tentu dihantar untuk dihak ciptakan lah. Kalau dekat Malaysia ni agensi dia IPO lah. So kita dah langgar hak cipta tu, kita dah melanggar undang-undang sebenarnya. So pelanggaran hak cipta ni sebenarnya satu benda yang serius lah. Sebenarnya serius yang mana boleh dikenakan tindakan lah di bawah Akta Hak Cipta tadi tu. So sebenarnya hak cipta ni dia adalah untuk melindungi pemilik sebenarnya. Sebagai macam saya beritahu tadi tu, pemilik dah keluarkan banyak duit untuk membangunkan sistem, untuk membuat R&D dan sebagainya. Jadi sebenarnya Akta Hak Cipta ni untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita. Dan seterusnya implikasi-implikasi dia adalah imej organisasi itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita nampak sebuah syarikat tu gah besar. Tetapi rupa-rupanya dia menggunakan perisian hak cipta. Ada sebenarnya beberapa tahun yang lepas lah satu IPTS lah, Pusat Pengajian Tinggi Swasta, yang mana mereka dikenakan tindakan menggunakan perisian cetak rompak ni. Oh, dia IPTS pun ada maksudnya ada. Organisasi besar tu pun ada. Dia tak perasan ke macam mana tu? Yang tu wallahu alam. Yang benda ni sebenarnya dia mengujudkan kalau kita lihat sebenarnya student adalah satu perkara yang kita tak boleh nak kawal pelajar. Tetapi benda ni berlaku di kalangan organisasi sendiri. Kalau kita lihat dalam laman syariah pun memang insya-Allah tuan akan jumpa kot IPTS ni. So bayangkan imej mereka tercalar yang mana sepatutnya institusi akademik menjadi peneraju kepada etika, kepada
harta intelek. Kita sebut pasal plagiat lah apa. Betul. Kan, tapi mungkin IPT sendiri. Betul. Jadi IPT sendiri, contoh macam di kalangan pendidikan tinggi lah. Kita sendiri menekankan terhadap plagiarism. Betul. Plagiarism adalah satu benda yang sangat serius. Termasuklah kita meniru. Meniru kan. Malah bila kita nak submit tesis kita pun kita kena check dulu, betul tak? Tetapi dengan pengguna mereka juga, mana IPTS sekiranya pengajian tinggi juga menggunakan perisian-perisian tetak rompak di tanpa izin kan. Ia telah bertentangan dengan apa yang mereka cuba sampaikan sebenarnya. Lah, kan? Betul. Jadi kalau katakanlah saya ada pelanggan, seperti contoh syarikat saya menggunakan perisian tetak rompak, jadi image. So daripada image tu dia akan melibatkan kepada kebolehpercayaan. Adakah customer saya percaya pada saya? Adakah bakal pelajar percaya kepada universiti itu tersebut? Dia boleh menghilangkan trust lah, betul. Kepercayaan. Pertama-tama kalau universiti tu dia nak dapatkan pelajar kan. So dah hilang kepercayaan. Jadi satu yang sukar. Jadi memang kena jaga betul-betul tentang cetak rompak ni. Saya punya satu prinsip yang mana saya belajar dalam perniagaan ni, people will buy from people they trust. Orang akan beli daripada satu image yang mereka trust. Kenapa orang sanggup melabur banyak duit untuk membeli sesuatu produk jenama? Sebab mereka trust. Mereka trust. So sekiranya mereka tengok organisasi tersebut mereka ada masalah-masalah, isu-isu macam ni, kena saman dan sebagainya, so dia akan mengakibatkan sebenarnya kepada trust tadilah, image tadilah. Reputasi dah jatuh memang sukar lah. Dan last sekali itu adalah soal etika lah. Etika tadi kalau kita sebut tadi tu, kita nak mengajar orang untuk tidak ke arah plagiarism, tapi dalam masa yang sama kita pun ke arah itu sendiri juga. Etika dan integriti itu sendirilah. Integrity is very important lah dalam apa jua keadaan menurut saya. Kalau kita tekankan dalam mana-mana pun, contohnya dalam penilaian untuk MBOT sendiri pun, apa yang saya ditekankan adalah integriti itu sendiri. Integriti dan etika. Ya, jadi integriti dan juga etika tu adalah satu benda yang penting jugalah. Jadi kita mungkin akan sentuh juga tentang etika dalam ni untuk soalan yang seterusnya. Sebelum tu kita nak tengok ada satu soalan daripada Facebook. Mungkin saya boleh bacakan. Okey, daripada Afham Ishak, cetak rompak ini biasa mula dari orang dalam juga. Kalau tak, mana dia orang dapatkan? Soalan ni mungkin kita tak naklah tengok dari segi siapa orangnya ataupun organisasi mana secara umumnya. Macam mana realitinya ataupun situasi ini? Mungkin boleh kupas. Okey, betul. Saya tidak nafikan bahawa kebanyakan isu cetak rompak ini dia bermula daripada orang dalaman itu sendirilah. Tapi orang dalaman itu sendiri pun dia bukan saja daripada pekerja syarikat itu sendiri, tetapi daripada segi mereka yang membeli. Macam tadi tu konsep tadi tu kan. So bila membuat perolehan, kalau kita membuat perolehan secara individu, kan? Secara individu, license key tu ataupun subscription tu memang belongs pada kita saja. Kalau sekiranya diaktifkan kepada orang lain, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Contoh, katakanlah kita membeli satu perisian, kita dapat satu license key. So license key tu kita aktifkan dalam our PC saja. Dan bila dia nak aktifkan dekat tempat lain, tak boleh. Okey. Tapi bagaimana, saya nak kupas sikitlah. Bagaimana sebenarnya benda ni boleh berlaku untuk perisian ni. Pertamanya, benda ni berlaku di dalam organisasi yang besar. Okey, sebagai contoh, bila kita beli sesuatu software dalam bentuk yang banyak, mereka takkan berikan 1000 license key, 20,000 license key, tak ada. Mereka akan biasanya mereka akan berikan satu license key saja untuk digunakan. Contohnya, saya ada 10,000 pengguna, saya nak beli software ni, dia akan bagi satu license key. Satu. So, sebab tu kita ada pelbagai agreement. Kalau tuan-tuan tengok, ada enterprise agreement dan sebagainya kan. So dalam agreement tu sebenarnya dia menyatakan, tapi mana ada orang baca agreement sebenarnya? Sebenarnya dia ada sebut lah. Ada sebut kan, bahawa kalau kita beli 10,000, kita kena install 10,000 saja. Tapi dari segi kebolehan tu boleh kita install lebih? Boleh.
Oh, sebenarnya Sebenarnya boleh. Ini dia punya cabaran dan kekangan dia. Boleh. Tapi sebab dah berjanji tu kan. Betul. Sebab dia berjanji. Malah ada satu customer saya sendiri, Okey. sebuah syarikat sangat terkenal. Okey. Mereka beli satu dia beli satu tak silap saya, license untuk server. Okey. Jadi dia guna server tu, dia install, kemudian dia beli server baru, dia gunakan license key yang sama. Dia guna yang tadi punya. Ya betul. Okey. Tapi dia terlupa nak install. Oh, jadi ada dua lah. Betul lah, dia lupa. Okey. Okey. Tak tahulah betul lupa ke tak kan. Okey. So kena compound. Sebab dia menggunakan lebih daripada apa yang dia sepatutnya lah. Melanggar perjanjian lah hakikatnya. Betul. Walaupun sebenarnya boleh je nak install tu kan. Boleh, sebenarnya ada banyak kaedah. Setiap pengeluar perisian mereka ada cara untuk mereka memberikan cara kepada kita untuk kita memantau dah berapa banyak lesen yang kita aktifkan. Itu salah satu contoh lah sikit macam mana pembeli dia beli dan dia bagi kopi tu pada orang lain. Kalau dekat consumer market ni dia susah sikit sebab satu lesen seorang je, bila orang lain activate tak boleh dah. Okay. Yang keduanya, sekarang ni kebanyakan perisian dijual secara subscription. Secara langganan secara langganan. Jadi kalau tuan tengok dekat peringkat, contoh peringkat universiti lah, dia peringkat pengajian tinggi, saya nak contoh peringkat software Microsoft lah. Okey. Yang mana mereka memberikan perisian Microsoft 365 tu secara percuma. Sama juga pada Google Workspace. Okay. So mereka dapat unlimited. So ada yang saya pernah jumpa, mereka orang dalaman tu sendiri bekerja di tempat tu sendiri, dia tambah domain name, okay, dia jual satu je, dia jual OneDrive saja. Dia jual Google Drive saja. Salah satu produk je kan. Betul. Tapi boleh buat untung jugalah. Boleh buat untung walaupun tak banyak lah, RM5, RM10 dan sebagainya. Kalau banyak tu kan. Dia biasanya sebabnya pembelian secara pukal ni lah. Jadi orang tak perasan. Kadang-kadang orang kata dia ambil 10, 100, ribuan, orang tak perasan. Kalau kena ambil 100 pun orang tak apa nak perasan. Betul. Jadi sebenarnya apa saja yang kita lakukan mesti akan ada risiko. Kita buat kunci macam mana pun mesti ada orang boleh buka. Sama juga macam perisian ni, kalau dulu ada yang beritahu, okay, kenapa kita berpindah kepada subscription as a service adalah untuk menangani isu-isu terrompak ni. Kalau dulu orang memang copy coding, cetak rompak. Hari ini kita tak boleh nak copy coding sebab benda tu adalah software as a service kan. Jadi loophole dia adalah macam ni lah, orang createkan username lain. Dia based on account lah. Betul, based on account. Kita boleh bagi je based on kunci apa dia ada, password ke username dia kan. Jadi macam setiap perisian dia ada cara penjualan dia sendiri. Sebagai contoh, saya boleh beri contoh macam Grammarly. Bintara merupakan partner Grammarly. So dia ada, kita panggil dia konsep campus wide license. Campus wide license. So sebagai contoh, katakanlah student ada 10,000 orang, okay, staff ada 2,000 orang. Okay. So dia universiti kena belikan, kena bayar bagi 10,000 orang tu saja. Untuk student tu saja. Untuk student tu saja. Okay, faham. Jadi 2,000 staff ni boleh gunakan secara percuma. Malah kalau 2,000 staff tu bertambah 2,500, 3,000 boleh guna, tak ada masalah. Okay. Itu konsep dia. Tapi ada konsep software yang lain pula. Dia lihat di sebaliknya. Okey. Tenaga pengajar ataupun staff ada 2,000 orang, no matter what, student ada 10,000 ke 20,000 ke, semua student akan dapat free. Jadi imagine yang dekat mana loophole dia. Kalau katakanlah organisasi yang beli Grammarly tadi tu, tiba-tiba dia begitu Grammarly, dia beritahu, okey, staff saya tambah lagi 500. Okey. Grammarly tak ada masa nak check, memang tak. Dia tak, kalau katakanlah orang tu dia buat domain name, subdomain dan sebagainya kan, benda tu dia sah sebab dia adalah subdomain. Jadi ambil 100 jual balik. Okey. Itu yang berlaku tu, kadang-kadang kita pergi shop, kita pergi kat lawan dagang kan. Okey. So kita beli bayar RM5, boleh pakai satu hari, satu bulan dan sebagainya. Tetapi data yang kita simpan dekat dalam tu dia belongs to siapa? Yalah, orang token yang tadi. Betul lah. Okey, faham. Jadi memang sebenarnya
nak buat salah tu senang sangat lah. Nak menyalahgunakan lah. Pertama kalau kita dapat lesen banyak lah, macam organisasi besar dan sebagainya. Cuma kalau dekat peringkat institut pengajian tinggi, kita kan ada macam education punya prize. Betul. Jadi kenapa kita ambil peluang-peluang tu? Sebab kadang-kadang diskaun dia sangat banyak, ataupun dia dah menguntungkan kita dah. Kenapa tak berlaku begitu? Okey, apa yang saya lihat daripada pengalaman saya lah, kadang-kadang dari segi konsep kerjasama lah. Kerjasama. So ada bahagian ni yang mana dia kata dia nak beli sendiri, bahagian ni nak beli sendiri. Yang mana di banyak tempat sebenarnya mereka boleh menjimatkan sekiranya mereka membeli secara pukal. Secara centralized. Betul, lah, kan? secara centralized. Sebab bila mereka beli dalam kuantiti yang sedikit, macam 1, 2 dan sebagainya, mereka terpaksa membeli dalam harga seperti komersial. Yelah, besi komersial pun. Betul. Kan, So, biasanya banyak software Adobe, Grammarly, Zoom, Microsoft, Google, semua software-software ini hari ini adalah mereka ada education price. Betul. Sangat murah. Memang sangat murah. Jadi rugilah kalau macam contohnya dalam organisasi lah. So dia tak semestinya di universiti ke ataupun di mana-mana. Kalau jabatan antara jabatan tu tak nak bekerjasama lah. Mungkin ni fakulti ni nak beli sendiri ke apa kan. So merugikan lah. Betul. Bukan sahaja bagi pihak pendidikan, malah bagi pihak non-profit. Ramai yang tak tahu sebenarnya persatuan, rumah ibadat, mereka boleh mendapatkan perisian-perisian di dalam harga yang sangat murah. Dia ada version juga ya. Dia ada version sangat murah, non-profit. So saya boleh kongsikan ada kat sini. Mana-mana badan non-profit yang mana dia berdaftar dengan ROS, ROI kan. Mereka boleh pergi kepada TechSoup. TechSoup adalah satu badan bukan kerajaan yang mana mereka menerima donation. Donation, dan sebenarnya harga perisian, contoh perisian tu harga RM1,000, tapi non-profit tu hanya bayar RM200 saja. Dan RM800 itu datang daripada donation sebenarnya. So kami sendiri dah pernah bantu banyak non-profit. Saya boleh beritahu contohnya Mercy Malaysia, Yayasan Wilayah Persatuan, Yayasan Taqwa, untuk mendapatkan harga non-profit memang sangat murah. Jadi ni peluang ni sebenarnya kepada non-profit. Mungkin ada yang tak tahu ke macam mana tu? Saya nampak mungkin ramai lagi tak tahu. Pendedahan. Dan sebab tu kami pun daripada semasa kami fokus banyak kepada education dan awareness lah. Sebabnya rugi duit yang kita boleh guna tu boleh digunakan untuk benda lain. Betul. Kalau macam non-profit tu macam-macam banyak perkhidmatan ataupun benda-benda lain yang dia boleh buat. Betul. Kerja dia kan. Okey, baik, kita dah pun berkupas panjang tentang titik tolak daripada soalan Facebook tadi jugalah, panjang juga kita tengok pasal isu ni. So kita nak tengok tentang apakah itu strategi. Strategi pula lah bila dah macam-macam loophole lah ataupun etika dan sebagainya, kita nak menangani lah. Apa strategi dia yang boleh dikongsikan dengan penonton kita? Okey. Dia ada beberapa strategi yang mana saya boleh kongsikan strategi ini sama ada dia melibatkan di peringkat organisasi ataupun kita sendirilah. Okay? Tapi lebih pada organisasi lah. Okay. Pertama sekali, organisasi itu sendiri, contoh macam syarikat lah. Syarikat. So di peringkat syarikat pun mereka kena memantau, sebabnya kita tak perasan kadang-kadang our staff menggunakan prinsip cetak rompak ni. Mungkin sampai satu masa kita ni orang kata bertuah lah, dipilih untuk audit, dipilih untuk disemak oleh KPDN kan, tiba-tiba kita tak tahu. So pada hari ini memang selalu buat spot check. Dia memang ada dia ada kadang-kadang saya betul. Macam contohlah macam LSDN sekali pun kadang-kadang kan dia contact kita dah buat audit. Kita kena bekerjasama kan. Ada kadang-kadang datang naik kan, check. Jadi pihak organisasi sendiri kena membuat pemantauan lah, ataupun kita panggil dia buat audit lah, supaya kita tak pastikan bahawa kita pun terlibat juga dalam isu ni. Walaupun contohnya kan ada staff kita yang mana dia kata, cik saya nak pakai kejap je, saya nak buat Photoshop kan, saya nak buat kerja ni kejap je kan, saya nak beli Microsoft Project saya gunakan, tapi sebenarnya implikasi tu dia boleh mengakibatkan pada compound, sitaan dan sebagainya. So saya faham, saya tengok kalau kita buat carian banyak sebenarnya lately syarikat-syarikat pembuatan, syarikat pembinaan. Ya, saya faham software-software seperti AutoCAD mahal. Mahal. Tapi mereka tak nak melabur.
untuk perkara-perkara macam ni. Dan kadang-kadang tadi tu syarikat dah melabur, tapi staff pula kan, sebabnya nanti kalau saya nak beli, saya nak kena buat perolehan, nak kena minta bajet dekat bos, nak kena terangkan dan sebagainya kan. Daripada organisasi itu sendirilah, macam di tempat saya memang kita memantau, dan kita tak nak pastikan, sebab saya tak nak nanti kita sendiri menjual perisian tulen kita pakai tak tulen kan. Jadi kita kena sentiasa memantau lah. Kemudian dia pun ada juga kita panggil dia software asset management, yang mana kita boleh memantau aset digital kita, dan juga ada pelbagai tools lah pada hari ini. Contoh macam mobile device management, yang mana di peringkat syarikat, di peringkat industri, kita boleh mengawal pengguna daripada memasang apa saja perisian tanpa kebenaran kita lah. Tapi macam saya beritahu tadi tu, cabaran ni adalah kita tak boleh nak kontrol BYOD tadi tu. Bila yang personal punya device kan, cabaran sikit lah. Dan seterusnya adalah mendapatkan khidmat nasihat secara terus lah. Kalau tengok pada hari ini, kita berpeluang untuk bercakap secara terus dengan pengeluar. Sebagai contoh, kalau Adobe, kita pergi ke website Microsoft ke Google sebagainya, mesti ada chatbot. Mesti ada chatbot, kita boleh contact customer support, tanya kan. So, dan kita boleh minta pendapat dia. Okey, kita boleh minta pendapat beli daripada mana dan sebagainya. Contoh macam pihak organisasi untuk bisnes, dia sometimes dia tak boleh nak beli daripada online. Okey, jadi minta pendapat. Contohnya katakanlah nak beli Microsoft, tanya kat Microsoft, okey, mana satu dia punya authorized partner. Dan kebiasaannya dekat dalam laman web pengeluar ni dah keluar dah senarai syarikat-syarikat yang sah. Beli dah paparkan. Betul. Dan kalau boleh tu beli daripada pembekal bertauliah lah. Daripada pembekal bertauliah. Sebab pembekal bertauliah ni dia ada binding agreement, yang mana sebagai contoh syarikat saya, kita adalah pengedar penjual bertauliah bagi lebih daripada 200 brand. So untuk menjadi pengedar bertauliah ni, dia ada pelbagai kriteria lah. Okey. So salah satunya adalah kita tak boleh menjual sewenang-wenangnya. Sebagai contoh kan, saya kalau ada software yang mana saya kena dapatkan details dia. Okey, supaya saya tidak menjual software tu kepada pihak yang tidak sepatutnya. Pihak tidak sepatutnya, contohnya kita menjual kepada negara, syarikat-syarikat yang berada di negara ketiga. Negara-negara yang mempunyai sekatan dagangan seperti Korea Utara. Oh, dia dari situ pun dia dah. Betul. Dia dah tak boleh sebenarnya. Okey. Jadi dan pembekal bertauliah, contoh macam saya, kalau saya didapati menjual software yang tidak sah, saya pun boleh dikenai tindakan dan ditarik balik tauliah saya. Jadi sebab itulah yang bertauliah ni dia macam iktiraf lah. Betul. Iktiraf boleh secara authorized. Okey. So cara-cara dia antaranya dapatkan daripada syarikat yang disenaraikan. Yang kedua, kalau betul syarikat tu dia diiktiraf atau bertauliah tadi tu, biasanya kita akan dapat sijil. Ada juga syarikat dia tak keluarkan sijil, dia keluarkan surat, ataupun kita panggil dia LOA, Letter of Authorization. Okey. So base kat situ. Jadi macam saya galakkan terutama di peringkat universiti bahawa hanya berurusan dengan syarikat yang mempunyai letter of authorization saja. Jadi kita kena check betul-betul lah. Betul. Syarikat ni betul tak authorized kan. Okay. So yang seterusnya adalah kita melakukan kempen berterusan lah. Kempen secara berterusan mengenai implikasi dan juga pendidikan lah. Pendidikan sebab kalau tengok tadi tu apa cabaran adalah orang tak tahu, orang tak sedar. Orang tak sedar dan juga implikasi dia kepada ekonomi dan sebagainya. Dan juga menyediakan akses kepada perisian tulis lah. Macam tadi kan, saya kadang-kadang saya hairan juga sebenarnya bila saya bertanya kepada pelajar kan, saya suka tanya kepada pelajar yang saya jumpa. So sebenarnya universiti dah sediakan dah. Sebenarnya dah ada universiti dah sediakan. Kebanyakan universiti di Malaysia saya nampak very proaktif kan, yang mana mereka menyediakan satu laman web
Okey. Student boleh pergi pada portal tu dan muat turun apa saja software yang dibeli bagi kegunaan pelajar. Yalah, hakikatnya jalan tu dah ready. Betul. Dan sangat mudah. Betul. Cuma kat mana masalah dia? Betul. Pelajar tu ke? Pelajar, adakah pelajar mengambil tahu? Sebab saya nampak universiti dah buat pengumuman, bagi tahu. Malah biasanya bila minggu orientasi pelajar pun dah beritahu dah. Selalulah awal-awal kan. Dah tahu dah. Betul. Jadi kadang tak ambil tahu pun ya jugalah. Okey. So universiti dah sediakanlah perisian tulen. Macam saya di syarikat saya pun saya sediakan perisian tulen supaya kan tiba-tiba tak ada dia pergi beli sendiri pula kan. Bila sampai beli sendiri tu itu yang bahaya tu. Dan seterusnya juga adalah berkenaan polisi lah. Polisi, kod tata cara yang mana kita kena follow lah. Contohnya macam di universiti sendiri, okey, mungkin mengeluarkan polisi atau tata cara tidak membenarkan menggunakan perisian. Malah saya nak extend sikit lah. Sebabnya saya pun ramai sahabat-sahabat saya yang menulis e-book, buku dan sebagainya kan. Ada juga di kalangan tenaga pengajar yang sewenang-wenang ini mengedarkan, bukan sahaja mengedarkan perisian, malah e-book dan sebagainya. Okey, itu memang satu yang dikesali lah sebab selalu pengajar ataupun yang mendidik ini dia sepatutnya memberi satu contoh yang baik lah. Tapi yalah, saya rasa agak jadi macam normal pula sekarang. Betul. Macam kalau sharing e-book tu kan, ambil je kopi ni, ambil Betul. je kopi ni kan. Jadi satu yang tak sihat lah sebenarnya. Kecuali dekat dalam e-book tu dia tulis okey, boleh disebarkan lah. Banyak sebenarnya e-book, betul, banyak sebenarnya e-book yang disebarkan. Contohnya kalau tengok dalam IT ni kita ada banyak book kita panggil for dummies. Okey. Microsoft 365 for dummies, okay. Vim for dummies dan sebagainya, banyak. So ada buku-buku yang tersebut ditaja, contohnya macam Vim, mereka taja buku e-book tu supaya ni diberikan kepada customer secara percuma. Hanya tu boleh lah sebab dia dah tulis dekat dalam tu, boleh diedarkan. Tapi macam saya betul tadi tu, ramai orang tidak membaca sepenuhnya, tidak boleh diedarkan tanpa kebenaran. Sama juga macam gambar kan, gambar kalau kita tengok gambar dekat dalam Google dan sebagainya kan, ada banyak kategori gambar yang kita boleh gunakan tapi bukan untuk tujuan komersial. Ya, ada kan? Betul. Okay. Sama juga sebenarnya dalam perisian juga, kalau kita tengok lebih mendalam, boleh digunakan bagi tujuan pendidikan tapi tak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dia tak boleh nak ambil untuk pergi jual pula. Boleh, betul. Buat untung daripada situ lah kan. Dan yang terakhir sekali strategi dia adalah kita mempromosikan penggunaan sumber terbuka lah. Kalau dulu saya lihat kita ada satu inisiatif penggunaan sumber terbuka. Ada banyak pelbagai sumber terbuka. Saya nampak sebenarnya dulu dah mula dah menggunakan sumber terbuka ni. Sebenarnya murah, percuma. Betul. Kalau tanya dekat saya pun banyak sebenarnya. Contoh macam Microsoft Office, kita ada Open Office, LibreOffice sebagainya. Cuma alternatif lah kan. Alternatif. Memang free kan. Memang free lah. Cuma of course yang free ni dia tak ada support. Betul lah. Dia tak ada support. Dia tak ada warranty. Betul. Contoh macam di Universiti Awal di Malaysia, majoriti menggunakan Moodle. Betul, menggunakan Moodle kan. Itu salah satu contoh perisian terbuka kan. So ada juga LMS yang mana berbayar kan. Tapi biasanya saya nampak kebanyakan pengguna dia tidak memilih untuk menggunakan perisian terbuka ni adalah satu daripada segi kekurangan kepakaran lah. Yang kedua exposure yang anda tak tahu dan sebagainya, banyak. Kadang kepakaran teknikal tu kena tinggi sebab betul. Kita kena betul-betul kita yang mengawal benda tu. So hari-hari ini pun banyak sebenarnya alternatif. Memang banyak alternatif sebenarnya. Yalah, solution orang kata macam semua benda dah boleh buat kan. Maksud dia untuk orang kata pun menguruskan kehidupan kita ataupun urusan kita harian lah. Okey, baik. Kalau kita tengok seperti tadi, memang alhamdulillah strategi-strategi yang disusun dengan baiklah oleh TS Faiz ni, memang kita menampakkan kalau kita follow strategi ni, insya-Allah kita dapatlah menggapai orang kata objektif kita lah. Memastikan kita dapat tangani isu cetak rompak ni. Jadi kita soalan yang terakhir lah, saya kira kita dah pun nak menuju kepada penutupnya. Kita nak kupas tentang etika lah. Kalau itu remisi itu yang terakhir adalah dan etika. Okey, apa etikanya dalam isu
perisian cerita rompak, silakan. Okay, dia selain daripada etika ni, saya nak tekankan jugalah bab kalau kita tengok sekarang ni Perdana Menteri kita selalu sebut tata kelola, tabik urus dan sebagainya. So itu adalah sebahagian yang sebenarnya perlu ditiberatkan. So kenapa etika ni penting? Etika ni penting pertama sekali adalah untuk kita mengekalkan kesejahteraan lah. Tak nak orang kata kita berbalah dengan pengeluar, meniru orang ni dan sebagainya kan. Okay. First sekali, kita nak menghormati harta intelek, menghormati hasil usaha orang lain. Cuba bayangkan orang yang membangunkan perisian tu menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit dan sebagainya, dan membuat kajian, tetapi end up dah siap orang lain ambil hasil tu dan pasarkan. So bayangkan kalau kita pula adalah pembangun, sebagai contoh kita pun menulis buku lah, contoh lah, menulis buku kan, orang sebenarnya copy dan bagi pada orang lain. Dia sebab membangun sistem ni dia bukan mudah. Dia melibatkan ilmu yang kita dapatkan bertahun-tahun lamanya, dan malah kita kena maintain dan sebagainya. Malah orang guna tanpa kebenaran. Penat sebenarnya. Betul lah, sebab saya rasa kalau kita just orang ambil gambar kita pun kita dah rasa hasil yang kita ambil gambar, ataupun kita tulis buku ataupun artikel orang ambil pun, orang cedok pun benda tu pun kita dah rasa marah. Apatah lagi kalau software yang lebih kompleks kan. Betul. Yang seterusnya adalah ketulusan lah. Ketulusan dalam pengoperasian. Sebabnya kalau tengok balik, kita menggunakan satu perisian. Okay, satu perisian sebagai contoh, kita menggunakan perisian video conferencing. So kita gunakan perisian video conferencing yang bukan belong pada kita, dan ramai orang masuk. Pengguna-pengguna kita masuk. Okay. So bila pengguna kita masuk, pengguna tu semua tak sedar bahawa perisian tu bukan dimiliki oleh penganjur. Sebagai contoh saya buat, saya boleh bagi contoh. So ada syarikat, dia nak buat perbincangan. Tapi dia buat perbincangan dengan third party, dengan orang lain sebagainya. So orang tak tahu pun sebenarnya benda tu direkod, dan recording tu bukan belong kepada penganjur. Jadi apa sebenarnya dia rasa kalau rupanya apa kita bincangkan tidak selamat. Yalah, sebab ada orang luar kan, boleh tengok pula. So yang seterusnya adalah kita nakkan satu keadilan dalam persaingan lah. Satu keadilan yang mana tidak adil lah, yang mana sebuah syarikat dia dah bertahun-tahun lamanya membangunkan perisian, dah belajar nak buat apps dan sebagainya. Betul. Kan. So orang menggunakan sewenang-wenangnya lah. Dan dalam masa sama pun kita seharusnya menyokong inovasi dan kreativiti lah. Sebenarnya bila kita kita menggunakan perisian rompak, secara tidak langsung kita membunuh innovation orang. Jadi kita letakkan diri kita sebagai pembangun perisian lah. Okay. Apa kita rasa kita dah penat, tapi kita tak dapat hasil yang sepatutnya. Jadi lama-lama kita memalas dan kita pun tak nak buat lah. Dan berapa ramai, malah kalau kita tengok sebenarnya dekat Malaysia ramai yang startup dan sebagainya kan, banyak. Tapi adakah mereka boleh pergi jauh sekiranya isu cetak rompak ni tidak dikawal dengan baik? Jadi macam rakan kita bagi tahu tadi tu, memang orang dalam tu buat, tapi kenapa kita nak guna kalau kita dah tahu benda tu salah? Sama juga dalam isu rasuah. Kalau orang bagi, janganlah ambil. Betul. Kalau kita ambil, malah kita pun 2 kali 5. So pilihan tu dekat tangan kita sebenarnya. So kita sendiri, dan seterusnya dia memberikan tauladan yang tidak baik lah. Sekiranya benda ni berlaku di kalangan tenaga pengajar. Benda ni bukan pada saya, dia bukanlah satu benda yang berleluasa, ada segelintir. Dia memberikan tauladan tidak baik lah, yang mana mereka mempromosikan belilah dekat e-dagang RM5 je, bukan nak guna lama pun, kejap je. Itu sebenarnya memang agak kesal lah, sebab pendidik itu sendiri yang suruh beli dekat marketplace tertentu. Memanglah murah, tapi memang menyalahi lah dari segi etika tu. Dan sebenarnya kita tak boleh normalisasikan perkara ni. Dia dah jadi macam normal dan benda biasa sekarang. Jadi bila kita normalisasikan, it's okay sebab kita nak guna seminggu.
satu hari. Kan? Kadang-kadang itulah alasannya. Betul. Sekejap je kan, nak guna sikit je kan. Betul. Tapi, dia banyak alternatif sebenarnya. Okay? Dan kita tak ada kebertanggungjawaban lah. Kita tak ada tanggungjawab. Macam tadi tu, bila kita mengajukan mesyuarat, kita kena pastikan bahawa mesyuarat tu, okay, mestilah selamat data-data tu kan. Jadi dan aset-aset digital ni contoh kan, kita nak kita dapat task daripada syarikat kita untuk simpan data dekat cloud. Tapi rupanya data-data tu semua bukan berada dalam satu perisian yang kita adalah admin dia. Ini tu orang lain kan. Kalau dekat contoh dekat universiti, kita tahu siapa admin dia. Kita tahu orangnya siapa kan. Betul. Memastikan keselamatan data tadi saya tentu, dan seterusnya pematuhan terhadap undang-undang lah. Itu paling penting lah. Kita memang ada law-nya kan. So follow saja. So sebenarnya undang-undang ni bukan untuk menyusahkan kita. Contohnya katakanlah kita ada tadi hak kita. Tapi sebenarnya untuk melindungi pengeluar kan. Mungkin dah ada orang sebut kenapa nak melindungi pengeluar. Sebabnya pengeluar tu pun mereka pun orang yang menjana pendapatan, yang mana bila mereka menjana pendapatan, mereka akan hire orang bekerja. Sebagai contoh, sekiranya saya membangunkan perisian, saya perlukan pekerja. Jadi saya bila syarikat saya meningkat, saya boleh memberikan banyak lagi peluang pekerjaan kepada orang lain. So imagine kalau kita ada banyak lagi pembangun perisian di Malaysia, benda ni sudah tentu dia akan membukakan banyak peluang-peluang perniagaan. Dan langsung kan. Dan seterusnya, sekiranya isu-isu cetak rompak ni berkurangan di Malaysia, benda ni dia akan sebenarnya secara tidak langsung, dan pada saya secara langsung sebenarnya dia memberikan impak yang baik kepada pelabur luar. Kenapa mereka nak datang ke Malaysia? Sebab Malaysia kita ada integriti yang tinggi. Sekiranya mereka membangunkan perisian di Malaysia, sekiranya mereka membangunkan perisian di Malaysia, mereka akan selamat dan sebagainya. Dan mungkin ramai orang tak tahu, banyak sebenarnya pusat-pusat serantau bagi perisian-perisian antarabangsa berada di Malaysia. Oh ya? So, contoh macam Zoom, pusat operasi dan sokongan berada di Malaysia lama dah. Di Malaysia? Di Malaysia, di Cyberjaya. Lama. Dan banyak perisian contoh macam Adobe sebenarnya, bila syarikat dia berkembang sebenarnya, dia of course dia menggunakan syarikat tu, dan bila menggunakan syarikat tu, mereka pun akan berkembang dan sebenarnya memberikan peluang pekerjaan yang banyak lagi. Sebenarnya kita yang untung. Kita sebagai orang kata masyarakat dan juga rakyat lah sebenarnya mendapat kebaikan tu kan. Sebab itulah orang kata ada impact positif apabila kita follow betul-betul undang-undang tu kan. Okey, baik. TS Faiz, saya sebelum kita nak berakhir, saya nampak ada satu komen di Facebook ni menarik soalannya daripada TS Saiful Abdul Samad. Mungkin saya nak TS Faiz kupas sebelum kita berakhir lah. Soalannya, komennya, terima kasih atas perkongsian Tuan Faiz. Soalannya, adakah kita boleh mengawal copyright bagi artwork yang dihasilkan melalui AI generated tools? Ni dah masuk AI lah sekarang ni kan. Apa yang boleh dijawab daripada soalan ni? Okey, AI generated tools sebagai contoh, saya boleh ambil contoh ChatGPT lah kan. ChatGPT. Of course ChatGPT ni dia dia membuat sesuatu keputusan, mengeluarkan sesuatu tu berdasarkan kepada fakta-fakta dan dapatan-dapatan sebelum ni. Sama juga hari ni kita ada pelbagai software lain AI. AI untuk buat presentation, AI untuk buat gambar orang, macam-macam image dan sebagainya. Okey, jadi salah satu cara adalah kita daftar sekiranya kita ada aset digital. Bukan sahaja aset digital ni dari segi soft perisian tadi tu, malah mungkin kita ada gambar dalam bentuk digital dan sebagainya. Apa-apa aset digital, kita boleh daftarkan dekat MyIPO. Maksudnya hasil yang di-generate hasil tu, tadi betul. Boleh daftar. So dia akan jadi copyright kita lah. Dia akan jadi kita punya milik dia. Okey. Dan saya difahamkan buat masa ni ada lagi grant MyIPO, tapi baru ni saya pergi ke MyIPO untuk saya daftarkan logo syarikat dan nama syarikat saya. So bila kita develop sesuatu perkara, kita invest sesuatu perkara, pergi dapatkan khidmat nasihat daripada MyIPO.
Jadi kalau bab-bab copyright ni, kalau nak bagi clear, nak bagi jelas, kita boleh direct. Betul. Teruslah Saya sama IPO. pernah dulu saya bangunkan satu laman web. Okey. Satu laman web. So saya pergi pada MyIPO lah. Buat website pun? Saya buat website. Okay. Tapi dia lama dah benda ni. Lebih 10 tahun lepas. Okay. Tapi ada benda yang kita boleh copyright kan, sebab untuk website dia bukan semua benda kita boleh copyright kan. Tapi dari segi software dia boleh. Saya nak share sikit lah contoh kan. Sila. PDF. Okay. Portable Document Format. Okay, orang tak tahu apa itu PDF, sebut PDF kan. PDF sebenarnya dia dibangunkan oleh Adobe. Sampailah satu tahap yang mana pattern tu dah habis. Jadi dan PDF ni dia dapat satu standard ISO yang mana dia boleh buka dekat pelbagai software yang lain. Kalau dulu kalau kita nak buka PDF tu hanya daripada Adobe Reader saja. Hari ni kita boleh buka daripada macam-macam. Daripada Chrome pun kita boleh buka. Pasal kan? Okey. Tapi AI kita boleh buka kat mana? Tak boleh. Kita boleh buka dekat software itu saja. Kalau ada pun dia tidak ada satu standard. Contoh benda ni kita develop software, develop satu dalam bentuk AI Adobe Illustrator, kita buka tempat lain kan, tak boleh. Jadi kita boleh pattern kan, ada pelbagai cara lah pattern lah. So dapatkan khidmat nasihat lah. Macam saya untuk website tu saya dapatkan khidmat nasihat, memang sangat berguna lah. Sebab saya bukan orang yang pakar dalam bahagian mana yang kita boleh pattern kan. Tak tahu sebenarnya. Terutama kalau website lagi lah tak tahu. Betul. Boleh rupanya. MyIPO dia berikan banyak khidmat nasihat lah. Macam 2 minggu lepas saya kat sana, saya dapatkan khidmat nasihat. Contoh nama apa yang saya boleh patternkan, boleh registerkan, apa yang boleh dan tak boleh lah. Saya memang galakkan lah untuk pergi patternkan dan hak ciptakan apa saja kita punya ciptaan lah. Sebab ciptaan ni memang sangat menilai, bukan saja kepada kita, tapi kepada institusi dan juga kepada negara kita lah. Yelah, dia mana-mana pun hasil kerja kita, kita perlu orang kata memastikan ianya tidak tersalah lah, tersalah dari segi orang salah guna dan sebagainya lah. So kalau macam tadi soalan tadi tu AI generated tools kan. Okey, dia saya boleh bagi contoh lah katakanlah kita nak menulis buku. Okey. So, hari ni kita nak tulis buku pakai AI pun boleh. Pakai ChatGPT pun boleh sebagainya. So mungkin ada orang dia kata okeylah, saya generate buku ni daripada AI, lepas tu saya nak patternkan. So benda tu pada saya dia ada grey area ni, sebab orang yang patternkan dia tak tahu pun daripada AI. Yang mana yang saya difahamkan, contoh macam saya nak ada satu nama. Okey, saya nak ada satu nama kan. So sebelum saya diberikan hak tu, pihak MyIPO tu dia akan check dulu, dia akan semak dulu dan sebagainya kan. Saya buku tadi tu contoh macam buku kaset digital ke, sebelum kita dapat hak tu, so pihak yang bertanggungjawab dia akan semak dululah. Mereka ada kaedah-kaedah tersendirilah. Contoh kalau katakanlah macam logo tadi tu, of course mereka akan buat semakan semua. Saya nampak sekiranya kita, sebab AI itu adalah generated tools, so ada kemungkinan yang dia generate tu tak sama. Mungkin sama tak sama. Yalah, mungkin kadang-kadang macam original lah, macam memang ditulis oleh, mungkin dia adjust sikit ke apa kan. Tapi perasan tak ChatGPT pun boleh develop coding? Ya, yang tu saya pun pernah tengok lah. Jadi mungkin soalan tadi pun dia berkait dengan saya dah develop coding menggunakan ChatGPT, lepas tu saya patternkan. Okey, boleh atau tak boleh? Atau tak boleh? Okey. So benda tu masih pada saya ada grey area dia kot. Tu macam mana? Pendapat peribadi saya, kalau katakanlah kita submit dan tak ada orang, boleh je. Tapi saya sendiri berpengalaman menggunakan ChatGPT. Saya adalah pengguna terawal. Walau sampai sekarang saya pun subscribe yang plus tu. Saya nak test dan tak boleh pakai lah. Even pada saya 50% tak boleh pakai. 100%. Dia hanya AI tools. Pada saya AI tools dia boleh membantu kita membuat keputusan. Sebab AI ni pada saya robot. Mereka tidak ada unsur-unsur empathy. Tidak ada unsur-unsur empathy.
mereka pun tidak ada, kita panggil dia satu situational awareness terhadap apa yang berlaku. Sama juga macam coding. So bila saya test, sebenarnya kita tak boleh ambil 100%. So kita perlu buat modification. Dia apa pun memang bergantung kat kita juga. Betul. Tapi end up dia macam tuan cakap ni, boleh tak boleh naik pattern, asalkan kalau kita submit, kalau lulus, okey lah. Kalau dia check, okey kan? Okay. Tak ada tiru orang. Betul. Sebab saya bukan orang yang lulus kan. Kalau dia submit, kalau mereka pattern kan, okey lah sebenarnya. Tapi kita tepuk dada, tanya diri kita sendiri balik, adakah kita puas dengan hasil yang AI itu sendiri hasilkan? Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita ambil kesimpulan tu lah. Maksud dia, adakah apa yang dihasilkan tu mencapai kita punya kepuasan dia lah. Okey, baiklah, kita dah pun sedar tak sedar dah pun masa sangat mencemburui kita. Kita ucapkan terima kasih kepada para penonton live sesi kita pada hari ini, dan yang tidak sempat menonton, anda boleh selepas ini anda boleh menonton di YouTube SDEX Studio lah. Dan kita ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada tetamu panel kita pada hari ini, TS Nur Faiz Muhammad Nur, pengarah urusan Bintara Solutions Sdn Bhd. Apa-apa pun yang kita lihat pada hari ini, yang kita kupaskan panjang lebar pada hari ini, memang sangat banyak khazanah ilmunya lah. Semoga kita dapat manfaatkan untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan masyarakat kita. Pastikan anda menggunakan perisian yang betul-betul tulen dan elakkan cetak rompak. Moga bertemu lagi dalam kesempatan yang lain menerusi Lensa Digital. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.